Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas pendidikan Islam tahun 3 dalam bidang hadis yang bertajuk yang muda dikasihi yang tua dihormati. Okey, seterusnya hadis. Hadis mengenai yang tua dihormati, yang muda dikasihi. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yarham saghirana wa yu'aqqir kabirana, riwayah Abu Daud wa Tirmizi, yang bermaksud daripada Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan daripada golongan kami orang yang tidak mengasihi orang yang lebih muda dan tidak memuliakan orang yang lebih tua. Riwayah Abi Daud dan Tirmizi. Nak kata kat sini Allah dah berfirman kepada kita semua, bukan daripada golongan subhanallah, bukan daripada golongan Nabi, bukan dalam kalangan umat Nabi kalau kita tidak mengasihi yang lebih muda dan jika kita tidak memuliakan orang yang lebih tua daripada kita. Rasulullah dah tegaskan kat situ, kena sayangi yang muda, kena hormat yang lebih tua. Apa maksud hadis? Hadis ialah semua perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sama ada dari segi perkataan, perbuatan, pengakuan dan juga sifat baginda. Ada 4 tu yang kita disandarkan. Apa yang Nabi buat, apa yang Nabi kata, apa yang Nabi lakukan, mengaku dan apa yang Nabi buat contoh tauladan akhlak Nabi itu sendiri. Semua yang disandarkan kepada Nabi itu adalah merupakan hadis. Contohnya macam mana Nabi tidur, cara Nabi makan, cara Nabi solat, semua diceritakan dalam potongan hadis-hadis lah. Okey, seterusnya, kenapa hadis itu penting? Yang pertama ialah ia adalah merupakan sumber yang kedua selepas Al-Quran. Yang pertama Al-Quran, rujuk Al-Quran. Yang kedua rujuklah hadis. Okey, ia juga berfungsi sebagai menjelaskan hukum secara terperinci. Dalam hadis tu diceritakan macam mana Nabi makan guna tangan apa, Nabi tidur macam mana, mengiring ke kanan ke kiri ke, apa yang Nabi lakukan sebelum tidur dan sebagaimananya yang Nabi lakukan, semua diceritakan di dalam hadis. Seterusnya, adab mengasihi yang muda. Macam mana cara-caranya? Yang pertama, berbicara dengan nada yang mesra. Kita tak bolehlah tengking-tengking dia, mentang-mentang lah dia kecil daripada kita tengking dia, kita cakap dengan bahasa yang kasar, tak boleh. Yang kedua, mewujudkan hubungan baik dengan orang muda. Berbuat baik dengan orang muda. Barulah orang muda akan hormat kepada yang lebih tua. Yang ketiga, menasihati dengan kata yang baik. Bukan kita nak tunjuk kita ni belagak pandai, yang kecil ni, yang muda ni tak reti, tak. Ada kalanya yang tua pun ada buat salah. Tapi kita kena nasihatkan mereka dengan kata-kata yang baik. Yang keempat, melihat mereka dengan penuh kasih sayang. Tak boleh benci. Macam, apalah yang ni pun tak reti. Tu namanya belagak. Okey, dan seterusnya, menunjukkan contoh tauladan yang baik. Yang tua, yang besar lagi, kena tunjuk contoh yang lebih baik. Contoh dalam adik-beradik. Awak yang sulung, kakak sulung, abang sulung, awak ada adik lagi kat bawah awak, kena tunjuk contoh tauladan yang baik. Bantu ibu bapa supaya adik-adik tengok, bagus abangku, bagus kakak saya, tolong mak saya, macam tu. Jadi kena tunjuk contoh tauladan yang baik. Kalau awak buat perangai yang tak elok, nanti adik-adik tengok, macam tu rupanya layan mak ayah kita, contoh. Sebab tu kena menjadikan contoh tauladan yang baik kepada semua. Okey, seterusnya, adab menghormati orang tua. Macam mana? Dengan memberi salam. Bukan hanya orang tua saja yang bagi salam pada orang muda. Orang muda saja bagi salam kepada orang tua. Boleh juga, tiada masalah kalau orang yang lebih tua memberi salam kepada orang yang lebih muda. Tak ada masalah. Yang kedua, sopan santun dalam berbicara. Bercakaplah dengan bahasa yang indah, bahasa yang baik, menunjukkan contoh teladan tadi. Yang ketiga, ringan tulang dalam membantu. Yang muda bila nampak yang lebih tua daripada kita, tengah angkat barang berat-berat, tolong, tanya, ada apa-apa nak tolong, macam tu. Yang seterusnya, bersikap lemah lembut, kena bercakap lemah lembut. Perlakuan kita pun lemah lembut. Jangan nanti contohnya mak kita minta tolong, sabarlah, nantilah sekejap. Tu bersifat dengan sifat yang kasar. Seterusnya, taat kepada orang tua, kena menghormati, taat apa yang mereka perintahkan selagi tidak melanggar syariat, kita kena taat. Okey, seterusnya, dahulukan orang tua dalam semua hal. Contoh, adab ketika makan.
biarkan ibu bapa kita dulu mengambil lauk-lauk. Biarkan mereka dahulu. Jangan awak berebut sama. Hormat pada mereka. Biarkan mereka mengambil lauk dulu. Tuang air dulu. Jangan awak pun sama kalut berebut ke situ juga. Okey, seterusnya meminta nasihat dan juga bimbingan. Kalau kita tak tahu, rendahkan diri kita, rendahkan ego kita dalam bertanya, meminta nasihat kepada mereka kerana mereka lebih makan garam daripada kita. Jadi apa yang kita tak tahu, mereka boleh tolong bantu nasihat. Apa yang biasa macam tak bagus, dia akan nasihatkan kita dan kita ikutlah. Kalau kita rasa macam sesuai, then kita ikut. Kalau kita tak ikut pun tak berdosa. Kita just minta pandangan, minta bimbingan sahaja. Kemudian memanggil mereka dengan panggilan hormat. Contoh ibu, ayah, abi, umi, mama, papa dan sebagainya. Kalau macam contohnya ibu bapa awak jumpa ibu bapa kawan awak sama ada di sekolah atau di luar, memberi salam, Assalamualaikum makcik, pakcik. Tanyalah kawan awak tu sihat ke tidak, ataupun awak tengah nak berurusan dekat pejabat, Assalamualaikum puan, jangan Cik Ati, tak mau. Cik Zah, kita bahasakan dengan gelaran puan pada mereka, yang lebih panggilan yang lebih hormat lah, kita senang kata. Okey, seterusnya, apa kesan mengasihi orang muda? Yang pertama, disayangi dan juga dihormati. Bila orang tua menyayangi yang muda, orang yang muda tu akan menyayangi dan menghormati kita. Keluarga akan hidup bahagia. Tak adalah porak-poranda, abang bergaduh dengan adik, adik bergaduh dengan abang, kakak tak suka adik, adik tak suka kakak, macam tu. Masyarakat hidup aman. Orang muda lebih sopan sebabnya yang tua telah menunjukkan contoh teladan yang lebih baik. Kemudian wujud kerjasama dalam semua urusan. Semua bersatu padu. Bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu. Okey, seterusnya kesan menghormati orang tua pula. Apa yang berlaku? Yang pertama, wujud kasih sayang antara yang muda dan juga yang tua. Sebabnya sama-sama menghormati, sama-sama menyayangi antara satu sama lain. Yang kedua, kehidupan lebih diberkati. Ketiga, memperoleh ketenangan jiwa. Kemudian dikasihi Allah dan juga Rasul. Kehidupan masyarakat lebih harmoni. Itu adalah kesan bila menghormati yang tua. Okey, seterusnya sebagai rumusan, kita hendaklah menghormati orang tua dan mengasihi orang muda agar kehidupan diberkati dan diredai seperti yang telah disarankan di dalam hadis tadi. Okey, saya rasa setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas akan datang. Bye.